Okey. Okey, boleh nampak slide? Boleh. Yes, sir. Okey. Sekejap saya kena letak situ lepas. .3, 2.2. Okey, kita tengok balik. Okey, so itu power supply. So kita last iaitu sampai full wave bridge. Mana bridge? Okey, full wave bridge. Betul. Okey, so ulang balik untuk power supply. So basic dia punya block diagram untuk, sorry bukan block diagram lah. So dia punya block sikit setiap power supply tu. So bermula dengan transformer, lepas tu rectifier, lepas tu filter, lepas tu regulator. Okay, so last sekali load lah. Okay, so tu block, tak susah pun, sikit je. Okay, so saya ingat yang ni saya dah terang kot. Okay, so ni kalau yang bridge ni senangnya, senang kata ada 4 diode lah. So gabungan 2 full wave ni rectifier. Okay, so full wave ada 2 diode. Okay, so bila bridge ni so ada seolah-olahnya ada 2 full wave circuit lah dalam rectifier ni. Okay, seolahnya ada 2. Okay, so ni macam full wave yang pertama dan ni full wave circuit yang kedua. Okay, so bila bila on saja circuit ni, so maksudnya ada 2 diode akan forward. Okay, dan waktu negative cycle, okay, D3 dan D4 yang akan on. Okay, waktu reverse bias lah. Okay, so reverse bias. So beza dia sebab AC input yang saya cakap itu, so dia ada positive cycle dan juga negative cycle. So negative cycle ni kalau bukan full wave okay, kalau half wave dia tak ada lah. So waktu reverse dia punya voltage V out sama dengan kosong. Okay, so untuk full wave bridge, so dia ada 2 diode. Okay, so D3 dan 4 akan reverse waktu positive cycle lah. Okay, D1 dan 2 akan forward. Okay, so sebaliknya kalau negative cycle, okay, D3 dan 4 yang akan forward dan D1 dan D2 akan reverse. Okay, itu teori dia lah. Okay, cuma biasanya kita akan tolak 0.7. Okay, tapi untuk bridge output ni, okay, V out dia kita mesti V secondary. Okay, maksudnya di sini V input lah kan. Okay, sama juga akan jadi V input. Okay, sama juga kalau VDC. Okay, tiba-tiba kita buat bridge rectifier kat sini. Okay, contohlah ni contoh. Cuma saya nak bagi faham macam mana dia punya circuit ni. Okay, so sama je lah. Okay, V secondary tolak 1.4. Tapi contohlah kalau sini VDC, kita input VDC. So sebenarnya tak function pun. Kalau sebenarnya tak perlu pun kalau kita inject dengan DC voltage, tapi tiba-tiba kita guna bridge, tak ada function pun. Okay, bukan tak ada function apalah. So tak ada keperluan untuk guna bridge. So bila DC, just guna direct diode
atau apa ni satu diode tu ataupun half wave ke, okay, full wave, okay, ataupun full wave pun tak ada function sebab tak ada negative cycle pun kat sini. Okay, tak ada negative cycle. Okay, yang ada kalau kita nak jadikan negative cycle, kita kena terbalikkan dia punya supply ni. Macam tu lah soalan dia macam tu. Cumanya saya nak cerita ni, V secondary ni bermaksud ialah V input kat sini lah, sama je lah. Okay, so kadang-kadang bila soalan, kita tukar sikit dia punya signal ni, kadang-kadang dah tak boleh jawab. Okay, walhal dia punya konsep sama je. Cuma kadang-kadang bila soalan, dalam soalan tu kita tukar daripada V secondary ni, kita tukar lain dalam bentuk AC input contohnya. So kadang-kadang student dah tak boleh jawab. Okay, so sebenarnya sama je lah. So kita janganlah terlalu lurus sangat. Okay, ni V secondary ni maksudnya V input pada sini lah, pada circuit ni. Okay, faham sekat ni? Okay tak? So kalau katalah saya sini nak label VS, okay, so V out dia akan jadi VS tolak 1.4 lah. Macam tu je lah. Okay, berdasarkan circuit ni. Okay, based on circuit ni. Kenapa jadi 1.4? Sebab ada dua VD kat sini, V diode. Okay, V diode dia ada dua. So dia akan tambah jadi 1.4. So dia punya drop voltage kat sini jadi 1.4 V out kat sini. Okay, setakat ni jelas? Okay. Okay, kadang-kadang bila kita cerita ni, kadang-kadang ada setengah student ni tak faham apa pun, dia blank. Okay, blank. So dalam ramai-ramai kelas ni, contoh saya ajar 3 kelas tau. Untuk BE ni banyak. Okay, saya ajar 3 kelas. So satu kelas average 19 orang, 20. So ramai tu. Untuk saya seorang, untuk kata korang lah kan. Okay, so dalam ramai-ramai tu, biasanya 50% ni memang blank. Sebenarnya daripada awal belajar sampai hari ni, ada juga yang sebenarnya zero. Okay, zero. So kadang-kadang kita cerita drop voltage, okay, tak boleh imagine apa benda. Okay, kerana cerita V input, so tak boleh imagine. Okay, nak cerita dia kenapa bila V out ni, okay, voltage V out ni makin kurang. Okay, kenapa kita kena tolak 1.4. So of course lah secara logik ni, apa-apa litar pun, okay, contohnya ada sibuk macam ni contoh. So apa-apa litar pun, okay, so ada diode pun boleh saya nak buat series. Okay, V out. So ni kita punya RL. Contoh ni contoh. Nak bagi faham konsep. So V out. Katalah soalan tu dia suruh kira V out. Okay, V out kat sini berapa. Okay. Of course lah kalau V in ni tiba-tiba 24 volt. Okay, secara logiknya confirm lah V out ni akan kurang daripada 24 volt. Kenapa kurang daripada 24 volt? Sebabnya kat sini nanti dia akan ada voltage. Okay. Kat sini akan ada voltage. Kat sini akan ada voltage. Kenapa ada voltage? Sebab ada komponen lah. Okay, bukan wire. So, bila ada komponen, so ada voltage yang kena onkan komponen tu. Okay, faham tak? Okay. So, bila ada voltage untuk onkan komponen tu, voltage secara logiknya bertambah ke berkurang? Berkurang lah. Sebab lagi banyak komponen, contohnya nanti ada transistor, ada apa-apa. So, lagi lama bagi banyak komponen, so lagi banyak kurang dia punya voltage. Kenapa kurang? Sebab current flow dia pun kurang. Okay. So, bila kurang, so V out last kali pun dia akan berkurang. So, lagi banyak komponen, okay. So, drop voltage akan berlaku. Kenapa berlaku? Sebab nak onkan komponen lah. Okay. Tu. Nak bagi faham konsep tu. Okay, ada setengah student tu tak clear-clear lagi. Kenapa boleh drop benda ni kan, tak faham. Okay, so saya bagi clear balik. Okay, kita refresh balik. Okay, so yang dah faham tak ada isu lah, tak ada masalah. Okay, itu konsep dia lah. Okay, ni exercise. Okay, exercise ni saya tak nak buat. Okay, maksudnya student buat. Kalau saya buat nanti korang tak belajar. Main tiru, apa salin tiru, tu je. Itulah, okey. Tapi saya tak adalah tak bagi soalan, tak. Saya akan tunjuk contoh soalan dan saya bagi dia punya cara nak buat. Okey. Lepas tu baru saya lepas. Okey.
macam mana korang nak buat berdasarkan soalan. Itu contohlah. Okay, so nanti kita ada tutorial, so saya bagi soalan tutorial lah. Okay, untuk unit 2 ni, okay, memang dah start dengan calculation tau. Memang dah start dengan calculation. So teori dia maksudnya 2.1 dia yang banyak teori, iaitu power supply circuit. Okay, so yang 2.3 dan 2.2 dan 2.3 soalan kebanyakannya adalah memang calculation lah. Okay, memang calculation. Okay, nanti saya akan bagi soalan tutorial. So kelas-kelas lain pun tutorial yang sama, cumanya bezanya sama ada setiap student ni buat atau tak lah. Okay, so mana yang buat dan dapatkan jawapan yang betul tu, okay, dia dapatlah faham. Okay, waktu tutorial kita akan buat minggu ni, okay, dan juga minggu depan. Okay, so tutorial kali ni saya, sebelum ni kalau saya ajar subjek yang ada calculation, kebanyakannya saya akan buat, okay, saya buat guna whiteboard tu kan, saya tulis, okay, dan bagi saya solution, okay. So saya nampak benda tu tak efektif, okay, kebanyakannya pelajar hanya apa ni, salin, okay, salin dan habis macam tu je lah. Okay, so tutorial kali ni, so minggu depan, okay, minggu depan so minggu depan memang saya nak bagi slot tutorial lah. Okay, slot tutorial sebelum kita bagi test test 2. So saya minta student yang akan share desktop dan bagi solution tu. Okay, so rambang lah. Okay, rambang. So tak semua soalan pun. Okay, tak semua soalan, tak sempat. So mungkin saya akan pick 2-3 soalan. Okay, so kita panggil nama. Okay, kita tengok minta share desktop. Okay, tengok dia punya solution ni. Okay, solution. Betul salah tak kisah. Okay, sebab kita just orang kata tutorial, nama pun tutorial. Okay, tak ada masalah pun untuk bincang. Okay, so biasanya dalam kelas F2F memang kita akan buat kat whiteboard. Lepas tu ada grouping sikit, so you all discuss. Okay, macam tu lah. So disebabkan online, so discuss secara online lah. Okay, boleh? Clear so memang kena boleh lah sebab calculation ni. Okay, okay, so habis untuk 2.3, sorry 2.2. Okay, 2.2. Okay, so pergi yang subtopik akhir sekali, okay, Zener diode. Okay, Zener diode. Okay, so ni kita akan masuk Zener diode, so chapter last lah. Okay, chapter last 2.3 dan 2.4. Okay, apa itu Zener diode? Okay, so basically Zener diode ni dia hampir sama dengan diode. Okay, tak apa, saya sembang dulu je. Okay, so saya suka sharing knowledge apa yang saya tahu. Okay, apa beza Zener diode dan juga diode yang kita guna ni lah. Okay, ataupun dipanggil Schottky diode. Okay, Schottky diode. Okay, so dari segi simbol dia, dari segi simbol. Okay, so Zener diode ni biasanya simbol dia kita akan nampak macam ni lah. Sorry, terbalik. Sekejap Sekejap, ada student nak masuk ke? Okay. Sekejap saya ambil attendance dulu. Sementara full ni 20 orang. Tadi pagi ada kelas ke? Ada. So far okay lah kelas online hari-hari. Full. Agak-agak macam mana? Boleh terima ke? Tak boleh Jangan kira layan je lah kan. Okay. Secara realiti dia, secara teori lah kita jalan je kelas. Tapi dari segi realiti dia memang pening lah, memang pening. Okay. That's why memang tak boleh 2 jam straight. Kalau teori memang 1 jam setengah tu pada saya dah kira hebat lah kalau boleh buat. Kalau boleh bertahan.
Okey, sekejap. Ni R2 So hari ni berapa bulan? 15. Okay, so tak apa. Semoga bertabah sikit untuk kelas saya ni dalam tengah-tengah hari. Okay. Okay, ni diode yang biasa. So untuk diode Zener. Okay. Ini simbol dia. Okay. Ini simbol dia. Okay, beza dia untuk Zener diode ni, dia akan on waktu breakdown voltage. Okay. Maksudnya circuit dia boleh memang dia didesign. Okay, maksudnya orang yang create diode Zener ni. Okay. Mula-mula dia cipta diode yang biasa tu, Schottky diode. Okay, maksudnya reverse bias saja, current tak boleh flow. So, bila current tak boleh flow, maksudnya current tu tak boleh on. Okay, tu diode yang biasa. Tapi masalah dia, circuit ni macam AC current. So, macam AC current kan. So, bila kita masuk AC current, isu dia, so kalau kita guna Schottky diode, okay, maksudnya untuk kita onkan waktu negatif cycle dia ataupun ialah negatif input cycle dia, waktu negatif. So diode ni tak boleh on. Kecuali kalau kita kena letak dua diode lah jadi full wave kan. Okay, jadi full wave. Okay. Tapi Zener diode ni, okay, so diorang pun create Zener diode supaya bila waktu negatif ataupun reverse bias boleh onkan circuit. Okay, boleh onkan circuit. So rupa-rupanya boleh. Okay, so dia pun cipta Zener diode. Okay, Zener diode. So senang kata Zener diode ni memang dia design untuk onkan circuit ataupun waktu senang kata dia on lah waktu reverse bias. Okay, waktu reverse bias. Okay, so maksudnya waktu negative cycle. So kalau awak tengok balik dekat graf VI karakteristik tu, okay, maksudnya waktu ni, okay, so analisis boleh dibuat. Okay, maksud analisis boleh dibuat tu, so boleh onkan circuit waktu negatif, cycle lah, ataupun waktu reverse bias. Okay, so kalau diode biasa, tak boleh analisis dah. Kita assume I equal 0. Okay, untuk Schottky diode. So reverse bias ni tak payah ambil cerita, memang I equal 0, V out kosong. Dah, senang cerita. Okay, untuk Zener diode, yang ni kita concern. Okay, so kita boleh analisis cari I maximum dia, kita boleh cari I minimum dia. Okay, so bila dapat current bermaksud ada voltage. Okay, so bila ada value current maksud ada V out. Okay, dan isu Schottky diode sebab I dia sama dengan kosong ataupun dia punya value current dia terlalu kecil, iaitu range microamp. So bila I equal 0, I equal 0, of course V out akan kosong lah. Okay, V out akan kosong. Okay, tu basic introduction. Okay, okay, kenapa? Okay, korang okay tak ni? Aku sembang ni. Ya je aku sembang ni. Ke semua mengantuk ni? Okay, okay ke tak okay? Okay. Saya layan je kan. Takut student ni, apa ni kan. Apa, cakap susah lah. Tapi apa nak cakap? Cakap dengan laptop kan. Student tak ada. Kalau secara face to face kau nak lah kita mengajar kan. Okay, kenapa diode Zener ni boleh pula dia on waktu reverse? Walhal dia diode juga. So maksudnya dia PN junction. Still PN junction lah. Sama je. PN junction. Cumanya untuk Zener diode, dia orang waktu proses fabrication, maksudnya untuk proses untuk buat diode ni, untuk buat PN diode ni, buat gunakan silikon. So dia buat heavily dope untuk N-type silikon. Okay. P pun boleh juga. Okay. Tapi kebiasaan ni yang saya tahulah, yang saya knowledge yang saya ada setakat ni, biasaan ni dia buat heavily dope untuk N-type silikon. Maksud heavily dope ni, okay, tak apa, heavily dope ni cerita fabrication process tak masuk dalam exam korang. Okay, cuma saya nak bagi expose supaya student tu lebih, oh, student macam ni lah, macam tu lebih tahu lah. Okay, saja nak bagi attract sikit supaya nampak, oh macam ni cara dia buat. Okay, cara dia buat, proses dia,
Ni P, sini N, maksud heavily doped ni. So untuk create N, maksudnya ni create elektron kan, macam kita cerita unit 1 dulu. Okay, yang ni create hole. Okay, so maksud heavily doped ni, untuk N type ni, maksudnya dia buat diffusion process, maksudnya dia tanam N type, dia tanam elektron ni dalam wafer. Contohnya wafer kan. Okay, so dari segi cross section tepi lah. Okay, sini P. Okay, sini N. Okay, sini N. So yang N ni, okay, jangan ada iklan pula. Kepada semua orang Melaka. COVID-19 semakin meningkat dan telah berada. Okay, boleh dengar tu iklan. Lagi kuat van lalu van. Ni COVID lah, kes COVID. Okay, dekat area taman saya ni ada 7-8 kes juga. Tu yang bahaya jugalah. Okay, so untuk masuk heavily dope tu, so ni silicon wafer masuk dia dalam furnace. Okay, ni ada yang saya kata tu, kalau boron untuk create hole. Okay, kalau phosphorus untuk create elektron. Contoh dia macam tu kan. So maksudnya material tu dia bagi lebih untuk create N region ni, N type ni lebih besar dia punya region. Okay, so bila lebih besar, tak apa yang saya explain ni tak masuk exam cuma nak bagi you all nampak je kenapa dia boleh on waktu reverse. Okay, waktu reverse. So kalau reverse kita negatif lah kan, walaupun sini P, so ini P type, ni N. Okay, so dia terbalikkan lah supply tu. Okay, so apa jadi, so bila N silikon ni lagi lebih besar dia punya area, so elektron lebih banyak lah kat sini. Okay, yang ni hole. So bila kita reverse bias, ini negatif, positif. So kalau dalam keadaan biasa, dalam keadaan Schottky diet, okay, negatif, ni hole, so sini negatif, ni reverse. So bila reverse, sini negatif, sini positif. Positif ni akan pergi sini lah. Okay, yang ni positif, yang ni elektron negatif. So negatif pergi ke positif. So depression dia lagi besar, so menyebabkan I equal 0. Tapi untuk Zener diode, dia tak jadi macam ni. Okay, sebab dia punya N type ni, dia buat heavily doped. Maksudnya lagi besar compared dengan area P side. Untuk P silicon punya type lah. Okay, bila negatif, okay, katakanlah sini negatif. Okay, dan sini positif. Okay, so sini positif. So menyebabkan, sebab area ni jauh elektron. So elektron yang dekat PN junction ni negatif kan, sini positif. Patutnya ni boleh lompat ni. Okay, so ni sangat, yang kita lukis ni nampak macam ni lah, tapi sebenarnya terlalu nipis dalam scale dia nano dan juga micro. Okay, memang halus, tak nampak lah, kena guna mikroskop. So untuk dia elektron ni bergerak ke positif jauh. Perasan tak? Jauh tau dia nak lompat. Contohnya kita dah bagi force contohnya 20 volt. Okay, tapi kita buat reverse ni. Positif di sini. So elektron dekat PN junction ni nak pergi dekat supply punya area ni, positif kat sini, jauh nak pergi. Okay, compare dia nak lompat ni sebelah je. Okay, sebelah je. So menyebabkan current tu flow kat sini. So menyebabkan berlakunya hole pergi dekat N type dan N type pergi dekat hole. N type pergi dekat P dan P pergi N. So elektron pergi dekat hole dan hole pergi elektron. So kat sini menyebabkan depletion dia. Okay, so menyebabkan ada voltage kat sini lah. Okay, ada voltage kat sini. Okay, mungkin 0.7. So dia ada range lah 0.1 hingga 200 volt, tak silap saya lah. Okay, tak silap saya check balik. Okay, tu lah nak bagi nampak sikit lah. Okay, tak apa, yang saya terang yang ni, proses ni tak ada pun dalam awak punya syllabus. Cuma saya nak bagi expose saja bagaimana proses tu. Nak bezakan diode dan juga Zener diode. Okay, Zener diode. Okay, ni dia punya simbol. Okay,
Ni dia punya simbol. Okey, jenis diode. So sama juga, dia ada PN junction device. Dia still sama saja. Cuma dia operate waktu reverse breakdown region ataupun reverse bias. Okey, boleh dua term lah yang boleh kita guna. Waktu reverse bias ataupun dipanggil reverse breakdown region. Okey, so maksudnya waktu breakdown region ni dia beroperasi circuit tu. Okey, boleh operasi dia punya circuit. If the diode is forward bias, it operate as same as the rectifier diode as shown in figure A. So waktu forward still macam biasalah. Okey, still macam biasa. Okey. Ini dia punya graf. Okey, dia punya graf hampir sama saja dengan diode waktu unit 1. Okey, sama saja. Okey, ni samalah. So dia memang design untuk operate reverse breakdown. So macam ni dia boleh operate waktu reverse breakdown macam saya tunjuk yang tadi. Saya lukis PN junction tadi. Okey, yang tu tak ada dalam nota pun. Okey, cuma saya nak bagi explain supaya anda faham. Okey. Okey, ni voltage breakdown voltage daripada 1.8 hingga 100 volt. Okay, with specified tolerance 1% to 20%. Okay, so ni breakdown voltage yang boleh create lah. Okay, untuk zener diode. Okay. Okay, penerangan ni sama yang macam saya terangkan tadi, sama je. So nanti korang boleh baca lah. Okay, baca balik. Okay, so ada tiga term yang penting kat sini untuk kita analisis VI karakteristik dia. Okay, VI curve dia. Okay, VI curve yang ni tadilah yang saya tunjuk tadi. Okay, iaitu dia punya waktu ni. Okay, IR. Okay, lepas tu IZ dipanggil zener current. Okay, lepas tu IZ maximum. Ada kat sini, maximum tak ada. Okay, ada tak? Sekejap sini. Dekat graf dah lah. Okay ni. Ni 3. So tengok soalan lah. So ni zener test current. Okay, yang ni maximum current. So yang ni zener need current ataupun dia punya minimum lah. Okay, minimum current. Okay, so ni dia punya test current, ni dia punya maximum. So untuk zener diode ni dia ada I maximum. Okay, dia ada limit lah. Okay, dia ada limit berapa maximum current yang boleh diode tu pergi. Okay, so tengok kepada circuit lah. Tengok kepada circuit. Okay, ni contoh voltage. So nak cari voltage, so kita tolak lah. Okay, kita boleh tolak. So different daripada current kat sini dengan current kat sini. Okay, so kita dapatlah dia punya perbezaan voltage zener diode. Okay, VZ ni voltage zener diode. So berapa dia punya voltage. Okay, so tolak lah. So dapat current ni, so kita darab lah V I berdarab R. Okay, contoh lah. Okay, so tengok berapa value resistor, so kita dapatlah dia punya value voltage. Okay, value voltage. Okay, zener equivalent circuit. Okay, zener equivalent circuit. Okay, ni waktu ideal. Okay, so waktu praktikal, beza dia untuk praktikal kita ada letak Z. Z ni apa ni? Impedance. So senang kata dalam unit ohm lah resistor. Okay, dia punya resistor. Okay, so untuk praktikal ada dia punya resistor dia. So nanti waktu calculation kita nampak lah. Okay, waktu calculation kita nampak. Okay, ni diode waktu reverse. Okay, power supply. So waktu power supply tu kita increasekan. Okay, ni kita nampak. Okay, current akan increase. Okay, so kat sini dia begitulah. So voltage increase. So kalau kita daripada kosong, lepas tu kita naikkan voltage dia, so current akan follow. Okay, current akan follow. So current pun akan up. Okay, so the output voltage remain constant. So V out ni dia constant tau. Okay, dia tak
dia tak makin meningkat. Okay. So maksudnya dia dalam range ni. Okay. Ni ialah current ni. Ni ialah current test. Maksudnya Zener diode current. Okay. Ini ialah Zener diode current juga tapi maksimum. Ni waktu ni dan ni waktu test. Okay. Waktu test. So dia dalam julat ni lah. Okay. Dalam julat ni. So kalaupun di decrease voltage tu kita kurangkan juga. Okay. So dia punya voltage pun constant dalam julat yang sama. Okay. Dalam julat yang sama. Okay. Cuma current saja akan decrease. Okay. Current saja akan decrease. Okay. So disebabkan function ni macam ni. Okay. That's why Zener diode ni kita banyak guna untuk regulator lah. Okay. So kegunaan diode biasanya kita guna untuk regulator. Okay. Untuk varying the voltage. Okay. Regulator tahu regulator ni kita nak set output lah, berapa output voltage ataupun current yang kita nak. Okay. Itu regulator. Okay. Contohnya output input 12 volt, so output kita nak 9 volt contoh. Okay. Ataupun kita nak 5 volt. Okay. So untuk dapatkan 9 volt dan 5 volt yang stable ni, okay. So ni dipanggil regulator lah. So kat sini ada regulator circuit. Okay, regulator circuit. Regulator ni banyak. Okay, ada yang guna IC regulator. Okay, Zener diode. Okay, Zener diode ni salah satu part lah yang sangat penting untuk dia punya function dia memang buat regulator circuit. Okay, kenapa regulator circuit? Okay, kenapa? Sebabnya salah satu Zener diode punya kelebihan, okay, dia punya ripple tu kurang. So kalau itu kita ada tengok power supply kan. So sebelum dia jadi DC, okay, kita ada ripple kat sini. Seolah-olah dia bukan noise lah. So dia ripple, dipanggil ripple. Dia tak straight line lagi. Okay. Tapi bila Zener diode, dia punya ni ripple ni lagi kecil. Okay. Mungkin dari segi praktikal tu kita akan dapat hampir-hampir DC lah. Okay. So nak compare ni maksudnya lebih improve lagi dengan nak compare dengan apa ni, guna diode yang biasa lah. Okay, guna diode biasa. Okay, exercise. Okay, dia suruh cari apa ni from the data sheet. Okay. Okay, tak apa, nanti kita akan buat tutorial lah khas untuk ni sebab nanti pening banyak sangat. Okay. Okay, so itu saja Zener diode. Zener diode ni tak banyak pun. Okay, Zener diode ni kita hanya bagi tahu apa dia punya function dan kebanyakannya digunakan untuk regulation. Lepas tu IV characteristic. Okay, itu yang penting. Okay. So yang ni. Okay. So sekarang ni saya nak bagi contoh soalan. Okay, contoh soalan. So kita pergi dari unit 2.1 lah. Okay, sebelum tu saya akan share tutorial. Sekejap saya share tutorial sekejap.
Okay, saya baru hantar tutorial untuk unit 2. So 2.1 sampai 2.4 lah. Okay, 2.4. Okay, sekejap Okay, so kita buat satu-satu lah. Tutorial tu banyak tu. So jangan pening-pening. So kita pergi satu persatu. So kalau tengok dekat, ada dapat tak? Dah check tak dekat apa ni, WhatsApp? Ada dapat lah. Okay. Mana tutorial? Okay, tutorial. Okay, yang ni nanti boleh buat lah. Ni senang gila lah ni. Okay, straightforward saja. 2.0 introduction diode kan. Okay, yang ada half wave, full wave tu. Okay, yang ni yang V-peak tu. Okay, untuk dapatkan DC current ataupun V average, sama saja. Sama ada average ataupun VDC. Okay, so dia punya formula sama. Okay, so you carilah. Okay, dekat sini dah diberi ni jawapan ni. Okay, dah diberi jawapan. So you cuma double check. Okay, macam mana dia dapat jawapan tu. So nanti minggu depan ataupun kelas berikutnya hari apa? Esok Esok ada kan? Ada itu. Okay, esok. So saya akan kita akan discuss dalam kelas. So nanti saya minta 2-3 orang share desktop dia untuk calculate benda ni. Okay, so guna whiteboard just drawing je lah. So macam mana dapat. Okay, so biasanya F2F kita buat dekat whiteboard lah kan. Okay, dalam kelas. Okay, so perbincangan. So tak perlu takut apa-apa pun. Ni tutorial. Okay, sesama kita je. Kelas korang je lah. Ni untuk student ni tutorial. Okay, sebab sebelum ni saya tak perasan. Saya shock sendiri, saya buat lah semua kan. Saya tunjuk lah dekat desktop. Saya desktop lah saya je buat. Okay, saya buat solution tu, saya jawab. Okay, so lala tak kena. Okay, tutorial ni memang untuk student. So kalau you tak buat, tak dapat lah. Tak buat, tak dapat. Okay, tak perlulah saya buat. Kalau saya buat dah, saya pula jadi student. Baik saya buat, jawab test saja. Okay, so tak kena lah. Okay, so sekarang online kadang-kadang ada masa pun kita pun tak perasan. Okay, macam saya mengajar pun saya tak perasan, saya main ajar je. Okay, tengok 2.2. Okay, 2.2. So jangan ambil banyak. So untuk minggu ni, okay, tengok 2.1, 2.2 cukup. Okay, so jangan, tapi kalau okay nak buat semua tak ada isu, tak ada masalah. Okay, cuma kita tak nak pening kepala lah. Okay, tak nak pening kepala, buat sikit-sikit. Okay, so kalau nak buat semua sampai Zener diode, okay je kalau rasa okay. Okay, so kita pergi practical diode yang basic, mula-mula 2.1. Practical diode yang hanya ada DC, dan ada diode, ada resistor kan. So macam mana nak calculate dia. Okay, ni contoh soalan-soalan. Okay, so nanti minggu ni, okay, untuk kelas yang berikut ni, okay, standby problem 2.0, 2.1. Okay, buat kat kertas kotor pun tak apa, tak ada masalah. Janji saya nak faham dia. So nanti dekat desktop, sama ada you nak tulis jawapan ataupun nak tunjuk dekat kamera pun boleh. Macam mana method awak buat. Okay, macam mana solution awak buat. Okay, supaya kita nak share. Okay, sama ada nak tulis dekat whiteboard, desktop tu ataupun sekadar awak nak tunjuk dekat kamera. Okay, yang awak dah buat. Kan ada buat cara awak buat. So nanti kita discuss. Okay, boleh? Boleh tak ni? Okay, boleh. Okay, so saya pun tak adalah bagi seketul macam ni. Okay, buat. Tak ada. Kan kata kejam pula kan. Okay. So saya bagi satu soalan lah. Okay, saya bagi sampel apa orang kata bagi example. Okay, saya bagi example yang asas. Okay, yang 2.0 pun tak perlu bagi example lah. Itu senang saja. Okay, yep. 2.0 tak ada
Sorry. Mungkin terlepas sekejap. Okay, 2.0. Okay, saya hantar balik. Tertinggal lah pula. Okay. Sebenarnya banyak lagi, so tapi tak apa. Kita buat sikit-sikit lah. Daripada yang mudah dulu, kan pergi yang susah. Okay, so untuk minggu ni, cukup kalau 2.0 dan 2.1. Cukup untuk waktu kelas. Okay, so boleh tengok-tengok sikit lah. Okay, so tak apa, saya tunjuk sikit contoh example calculation untuk basic diode. Okay. Alamak, mana whiteboard dia hilang ke? Okay. Okay, ni tutorial 2.1 2.1 ni just orang kata take note, nota sendiri je lah kan. Okay. So contoh-contoh macam tutorial 2.1 2.1 ni contoh soalan. Okay, contoh soalan ada circuit. Okay, dia bagi circuit. Okay, ada diode. So ada supply. So katalah V ni sama dengan 100 volt. Ini DC lah kan. Okay, DC yang first sekali. Diode punya application 50 ohm. Contoh. Yang ni 5 ohm. Okay. So ni R1, R2. Okay, so ni diode lah. Okay. So soalan dia. Ni contoh lah contoh. Find the current through the diode. THROUGH through the okay. So kadang-kadang dia ada take note kat sini lah. Assume the diode to be ideal. Okay. So cerita dia suruh kira current dekat diode. So maksudnya dekat mana tu? Sini lah. Betul? Betul? Tahu tak? Jangan ada setengah student tengok skrip pun tak lawan. Mana satu? Jangan tak tahu pula mana satu current diode. Kalau dia suruh cari, tiba-tiba dia suruh cari soalan tu VR1, suruh cari VR2. Okay. So nampak macam susah tapi sebenarnya basic VIR tu saja. Dia punya formula V equal IR. Okay. Ini tak ada apa-apa yang susah sangat pun. Okay. Tak ada apa-apa yang susah sangat. Okay. Cuma isu dia kat sini ada dua resistor. R1 dan juga R2 ni yang trik dia lah. Okay. So kalau just ada resistor dengan diode tak ada isu. You boleh guna direct lah V equal IR. Cuma kat sini kita nampak ada dua resistor. Okay. So macam mana nak kira? So seolah-olah current flow. Okay. So satu akan masuk sini. Satu akan masuk diode. Satu masuk R2. Okay. So of course lah. Dia punya current tu akan reduce lagi lah. Okay. Current tu akan reduce lagi. Okay. So macam nak buat ni? Masih ingat RTH? Masih ingat? Dah belajar kan Thevenin?
Tabelin dah belajar? Kat isi. Baru belajar semalam. Macam mana? Tak dengar. Baru belajar semalam. Semalam subjek apa? ECA. Isi analisis. Okay, analisis Tu apa nama? Elektronik juga lah. Okay. Okay, so tak apa. Tak pula yang saya tunjuk ni susah. Nanti tutorial sebenarnya soalan lagi mudah pun. Okay, ni contoh lah. Contoh calculation. Okay, contoh calculation. So kat sini ada A. Sorry, soalannya ada A, ada B lah kat sini. Nak menunjukkan nak cari current dekat area diode. So area AB ni lah dia punya point dia untuk measure current dia. Okay, so daripada Thevenin voltage E kosong. Okay, Thevenin voltage. Okay, open circuit voltage. Okay, so remove. So daripada circuit ni dapatkan E kosong. R2 bagi R1 campur R2 darab V. Okey, darab V. Sama dengan R2 5 bagi R1 50 campur 5 lah. So darab voltage dia 10 volt. Okey, 10 volt. So kita akan dapat 0.909 volt. Okey, so daripada sini kita nak dapatkan circuit RTH tu kan. Okey, tak apalah. Maksudnya kita ni nak dapatkan RTH tu full resistance dia lah. Maksudnya kita nak dapatkan dia punya, you dah belajar kan Thevenin ni. Maksudnya kita nak dapatkan dia punya total lah. So nanti jadi last circuit tu hanya satu resistance dan juga diode. Okay, satu resistance dan juga diode. So kalau ada 3 resistance kat sini, ada 4 resistance kat sini, so kena buat RTH dulu lah. Okay, maksudnya kena dapatkan soalan macam R total je. Okay, R total pernah belajar? Dapatkan R total, pernah kan? Pernah. Okay, so soalan nak dapatkan R total dia, cuma sebabnya ada voltage kat sini, so kita kena darabkan dengan V lah. Okay, darabkan dengan V untuk dapatkan dia punya Thevenin voltage. So ni dah dapat lah. Okay, sebab isu ni kita nak jadikan dia circuit macam ni. So ni input kan. Okay, so nanti ada satu resistor and then satu diode lah. Okay, so akan dapat macam ni. Ni pernah belajar kan dulu, kalau resistor banyak-banyak, so you all pun akan jadikan, dia panggil dulu RTH lah. Okay, RTH lah ataupun VTH macam tu lah. Okay, ni E kosong ataupun nak mudah faham VTH pun boleh jugalah. Okay, VTH. Okay, so kat sini akan dapat VTH dia 0.909 volt. Okay, sebab kita nak measure current kat sini. Okay, sebenarnya ada tahu calculation lain yang boleh kita buat, tapi dia advance lagi lah. Okay, KVL boleh dapat. So macam-macam equation ni, equation 1, looping 1, looping 2 pun boleh juga, tapi ni cara yang paling basic yang mudah. Okay, so kita buat equivalent circuit lah. Okay, kita buat equivalent circuit. So untuk dapatkan R dia, okay, RTH dia. Okay, RTH dia senang je lah kan. So RTH dia macam biasa lah, R1, R2 bagi R1 campur R2 lah. So dapat berapa jawapan? So masukkan value lah 50 darab dengan 5 bagi 55 lah. So dapat 4.55. So kita dapat dah full 0.909. So ni dapat 4.55 ohm. Okay, ni R dia. So dapat RTH.
So kat sini tinggal measure current lah. Cari lah current ni. So rumus I. Okay. So V. So kita bagi ID lah. Kita panggil ID. V over R. So dapat 0.909 bagi 4.55. So dapat 0.2 M. Okay, betul? Ataupun 200. Sir. Ya. Yang kat VTH tu kan darab dengan voltage dia kan 10 ke 100? Sorry, 10. Soalan dia 10, sorry. Okay, Terlebih sebab satu. Terlebih pula satu, okay. 10. 100 tinggi sangat. Okay. Okay. Okay, ada salin tak? Nak ambil gambar ke salin untuk pulang? Okay. Jadi saya ada tunjuk guide lah, contoh-contoh soalan. Okay tak? Nampak nampak sir. Okay. So sebenarnya, kalau soalan asas sekali untuk diode ni, macam ni je. Yang ni je. Kalau soalan keluar macam ni, you tak boleh dapat jawab, teruk betul tu. Okay. Contohlah soalan tu dia bagi circuit asas sekali, circuit asas diode. Hanya ada VDC, input, lepas tu ada resistor, and then ada diode. Okay. Kalau yang ni pun tak boleh jawab, itu memang teruk betul lah tu. Okay. Katalah 5 volt. Okay, kita ambil 10 volt lah sama dengan soalan tadi. So katalah resistor dia 5. Okay. Lepas tu dia suruh find current through diode. Kalau ni pun you all tak boleh jawab, teruk betul lah tu. Okay. Teruk benar. Okay. Of course lah current tu kat sini. Waktu ni forward bias. So maksudnya ada value lah. So ada IF kat sini lah. I forward. Okay, so senang kata kita nak cari IF lah kan. So IF, okay, sama dengan V over R je lah. Okay, 10 bagi R. 10 bagi 5 lah. Okay, dan dia assume ni ideal. Kalau practical, kena ingat balik IF, okay, V tolak 0.7. Okay, bagi dengan R. Okay, ni asas. Ni kalau kita refer balik slide, okay, ni saya ulang kaji lah kan. Kita ulang kaji untuk calculation, kita fokus untuk calculate je. Jadi tak pening lah. Kadang-kadang teori ada calculation, korang pening pula. Okay, tengok balik formula asas. Okay, dia basic sama je formula asas. Okay, cuma kadang-kadang kita ada trick sikit. Contoh macam ni, dia trick dekat sini je, dia tambah satu resistor. So kadang-kadang student tak boleh jawab dah. Dia dah kelabar dah. Alamak, macam mana ni kan? Okay, so ni lah method dia. Jadi sama je. Okay, jadi sama je. Cumanya kita kena buat VTH dengan RTH lah. Kenapa? Sebab ada dua resistor. Of course lah, voltage dia ada drop. Okay, untuk ada drop lah. Sebab ada dua resistor kat sini. So ni lah value dia. Dapat 0.909. Setelah dah lalu daripada setelah current tu lalu, okay, setelah current tu lalu R1 dan juga R2, so voltage akan jadi 0.909. So yang latest punya skirt, selepas point ni seolah-olahnya V kat sini akan jadi 0.909. So untuk measure current seterusnya selepas seolah ni macam blok satu blok sekarang. So untuk blok, untuk diode punya part, so kena kira voltage yang latest lah 0.9 sebab dah drop. Okay, so dia akan jadi macam ni, dan ni ialah total resistance yang kita dah kira tadi, RTH. Okay, seolah dia macam tu lah. Barulah kita dapat I dia berapa yang lalu diode kat situ. Okay, faham? Clear? Clear harap faham lah. Ni yang asas ni. Ni soalan yang paling mudah saya tunjuk ni. Asas. Maksudnya 2.1 punya tutorial. Okay. Okay. Kalau dua diode pula. Dua diode. Ni dua resistor. Kalau circuit tu dua diode. Macam mana pula dua diode ni kan? Okay. So tengok balik slide.
Sebab tu saya kata untuk subjek ni, setiap subjek jangan tinggalkan terlalu lama. So kita kena study lah. Okay, kena study. Jangan tinggalkan terlalu lama. So formula yang mula-mula. Okay ni, IF, V bias bagi R limit. Okay, sebab tu saya kata kadang student dia hafal rumus ni. Tapi bila soalan tu dia tak guna istilah forward bias. So dia bagi circuit. So you tahulah maksudnya V bias ni yang ni lah, supply kita lah. Okay, supply kita. Okay, tapi kalau soalan tu, contoh soalan tu 10 volt. Okay, kita tahulah ni V bias kita lah, V lah, V. Okay, so untuk praktikal kita kena letak tolak 0.7. Okay, tolak 0. Okay, untuk ni ada soalan. Ini paling asal ni. Jangan test kalau ada circuit ni tiba-tiba korang ada yang salah. Aku rasa nak cubit-cubit je. Cubit tu tak lah. Okay, memang orang kata nak kena apa, tak boleh lah, tak patut lah, tak patut. Okay, tak patut. Boleh saya cakap betul-betul ni, pastikan jawab ni. Kalau soalan keluar macam ni. Okay, ada soalan? Tak ada? Okay. Tak apalah, saya terangkan yang ni. Jadi, sebelum ni saya buat contoh berdasarkan soalan tutorial. Tapi itulah saya kata, bila saya buat tutorial tu dan saya buat terus jawapan kat sini, so you all tak belajar pun. Seolah kita buat, okay, saya buat, lepas tu terus buat solution kan. So you pun dah nampak apa dia. So kurang berfikir. So untuk tutorial, so jawablah masing-masing. Okay, contoh soalan lain. Kita upgrade sikit soalan ni. Okay, contoh. Okay, contoh soalan ni. Soalan dia bagi graf. Okay, kalau soalan bagi graf, boleh tak jawab? Okay, soalan basic, still 10 volt supply. Okay, so ni ada diode. Okay, lepas tu ada resistor. Okay, ada resistor kat sini 1 kilo ohm. Okay, silikon. Ada setengah student dia boleh calculate, tapi dia tak faham pun apa yang dia calculate tu. Jawapan tu betul lah, tapi tak faham pun macam mana flow proses current tu. Okay, ada setengah macam tu juga. Okay, dia bagi ni je. So silikon, so ada resistor, ada supply. Okay, so cari dia punya cari VD. Okay. Find VD, diode dia. Okay, dan juga ID. Okay, dia punya current. Lepas tu cari VR. Ni asas ni sebenarnya. Okay, cari VR. VR tu V kat sini lah. Okay, untuk sekali. Dia cari VD, cari ID. So agak apa jawapan dia? Senang ni, straightforward je. Nombor satu. Oh sorry, saya tak tulis dia punya voltage 10 volt. So yang ni silikon. So saya cakap itu, kalau soalan tu dia tulis silikon, so kita tahu dah dia punya voltage berapa untuk value apa ni, dia punya voltage drop kat situ lah. Okay, voltage drop kat situ. Okay, so berapa je dia punya value VD? Video apa? 9.3
Serius? Ada jawapan lain? Online tengok. Nak panggil nama malas pula. Tak apalah. Ada. Vidi. Ada. Tengok macam simple kan, tapi macam alamak pening juga kan. Apa benda ni? Okay. Vidi dengan ID. So idea kat berapa? Nilai ID. ID berapa? ID. Okay. So macam ni. Macam senyap. Dia macam tak boleh berfikir je. Okay tak ni? Boleh tak? Okay. So contoh. So kita 1K ni kecil sangat lah. Sekarang pukul berapa jam? 12. Okay, sempat lagi. 2K. Okay lah, besar sikit. Sekarang dia kecil sikit. Okay, akan kecil sikit. So untuk dapatkan ID. ID sama dengan nombor sekarang apa? Okay. Adalah sini VS voltage supply. So VS bagi berapa? Rumus sekarang tak tahu apa. V bagi berapa? R lah. Betul? Hello? So R berapa? 2K. Okay, 2K. So 10 watt bagi 2K lah. So dapat berapa lah? 10 watt bagi 2K dapat berapa? Cuba kira. Saya tak ada kalkulator saintifik ni. Kat office tak bawa. Siapa ada kalkulator? 5 mili Kalau 1K, saya ingat sesilap ni. Sekejap sorry. 5 mili kecil sangat. Bagi 1K lah. Lima mili kecil sangat, nanti dia tak sampai. Bila kita buat graf dia 5 mili, kadang-kadang dia tak sampai untuk dapat 0.7. So current tu tak cukup support untuk on-can kita punya diode lah. So kalau that's why bila buat calculation ni kadang-kadang membantu untuk kita faham. Okay, contohlah kita guna resistor 1K 2K tadi. So bila kita guna resistor 2K, so kita akan dapat value current 5 mili. Okay, 5 mili. So bila kita buat graf, okay, graf IV tu, sorry. Okay, tak pula ni saya sambil nak bagi kefahaman korang lah, sambil calculate. Okay, macam mana nak analysis VI punya characteristic. So saya kata kalau silikon, okay, katalah sini 0.7 0.7. Okay, so 5 mili
Okay, contohlah tadi kita dapat 5 mili. So kadang-kadang 5 mili tu, okay, ni ampere lah. Sorry, ni current lah, current. Okay, so ni ID So dalam mili amp. Okay, so yang ni adalah voltage lah. Okay, V diode kita. Okay, voltage. Okay, so 1, 2, 3, 4. Tak sekata saya agak-agak yang 7, 8, 9, 10. Okay, so kadang-kadang bila 5 mili tu, okay, 5 mili, so kadang-kadang current tu tak sampai kepada 0.7. So menyebabkan circuit tu tak function. So apa kita buat? Kita kena besarkan current. So untuk besarkan current, kita kena kurangkan dia punya value resistor lah. Okay, so kita buat 1K contoh yang mudah nak cari. Okay, kalau you buat 470, so dia punya value current tu lagi besar lah nanti. Mungkin dapat 800 mili, 900 mili. So dia pergi dekat lagi jauh lah. Okay, lagi jauh. Okay, so maksimum pun biasa 0.7 lah. Okay, cuma current. So 1K. So kalau 1K kita akan dapat berapa? 10 lah kan. Okay, sebab 10 bagi 1K. So dapat 10 mAh. Betul lah? Okay, dapat 10 mAh. So bila 10, so kita dapat maksimum current untuk dia onkan kita punya voltage silikon 0.7. Okay, mungkin dalam 0.7 atau 0.8 lah. Contoh lah, ni lebih sikit, lebih daripada 0.7. Okay, so value resistor ni mempengaruhi juga untuk kita onkan circuit. Okay, so kalau value resistor tu kurang, okay, contohnya dapat 200, so dia tak boleh on pun. Kita punya diode ni tak boleh on. So bila diode tak boleh on, seolah dia jadi open circuit je lah. So tak ada current flow kat sini. So tak boleh. Okay, so maksudnya kita kena letak 1K, so dapat 10 mili. So boleh dapat, okay, 0.7 lebih lah. Okay, so lebih tak apa, kurang je. Okay, so dapat kat sini lebih kurang. Contoh. Okay, so katalah sini 0.8. Contohlah. Okay, 0.8. So saya nak tunjuk kat sini je. Sebenarnya calculation dia macam ni je. Okay, VS bagi 1K lah. Okay, resistor kat sini. So dapat 10 mili. Okay, 10 M. So kadang-kadang soalan dia cari VD kalau dibagi graf. So you boleh plot, okay, boleh plot dan dapat value terus VD kat sini. So kalau ni daripada current ni 10 mA, kalau soalan tu bagi graf, so you boleh plot terus 10 mA, plot kat sini. So dapatlah value dia kat sini. Okay, so ni lebih kurang 0.8 volt lah. So kita boleh assume terus VD sama dengan 0.8 volt. Okay, contoh. So kita boleh dapat. Okay, setakat ni clear? Okay. Okay, tu contoh lah. Okay, tu contoh. Okay, dapatlah 0. Lebih kurang lah 0.8 kalau tengok daripada graf. So banyak method lah. Okay, so, salah satunya boleh daripada graf. So dapat value current, boleh dapat daripada graf. Okay, yang saya tunjuk ni contoh saja. Okay, contoh-contoh soalan, kompilasi contoh-contoh soalan. Okay, so nanti soalan-soalan lain tengok dekat tutorial. Okay, tengok dekat tutorial. Okay, lagi apa soalan lain, contoh-contoh soalan lain yang mudah. Soalannya senang je, kalau 2.1 ni basic je. Okay. Okay, yang ni saya nak minta korang buat sebelum kita habis 12.30. Okay, boleh? Sama je soalan, cuma korang calculate je, boleh? Sebab tutorial ni penting, sebenarnya calculation yang penting pun. Okay, boleh boleh ke tak boleh ni? Senyap ni. Okay, so saya ada circuit macam ni.
Okay, sama je macam tadi. So ada diode. Okay, and then ada juga resistor. Benda yang sama. Okay, cuma saya ubah dia punya VS. Okay, jadi 8 volt. Daripada 10 saya tukar jadi 8. So ada 2.2 kilo ohm. Okay, so yang ni ialah silikon. So ni positif, negatif. Okay, so cari dia punya VD. Okay, voltage diode. Lepas tu cari dia punya VR, voltage pada resistor ni, dan juga ID. Okay, cuba kira. Saya bagi 10 minit. Okay, saya nanti minta seorang dulu lah share dia punya depan kod. Okay, hampir sama. Okay, hampir sama dengan example memula saya bagi dan example yang kedua. Okay, tu je. Ni tutorial asas je. Okay, cuba kira. Cari VD.